Sekian lama tersasar daripada landasan asal, OnePlus kali ini nampaknya macam dah kembali ke jalan yang benar. Ya ke? So guys, ini adalah latest offering daripada OnePlus iaitu OnePlus 11 5G dan juga along the way, dilancarkan sekali OnePlus Buds Pro 2, TWS flagship terbaru mereka. OnePlus, bagi siapa yang boleh recall, dia bermula sebagai sebuah jenama yang berasaskan community base ataupun fan base dengan tagline popular dia, flagship killer. Di mana dia bagi segala spek-spek high-end macam tu pada ketika itu dengan tanda harga yang murah gila babeng macam itulah. Tetapi saban hari, saban tahun, bak kata die-hard fan dia, OnePlus semakin tersasar daripada landasan asal dia lah kan. Semakin hari dia semakin menjadi flagship sebenar, iaitu jenama-jenama ataupun peranti-peranti yang dia nak tawan dan juga lawan pada masa sebelum ini. Even tahun lepas pun, channel MKBHD telah menganugerahkan OnePlus 10T 5G sebagai Buzz of the Year untuk 2022. Dan pihak OnePlus responding to the Marques punya statement tu seolah-olah mereka akan comeback setelah dikata sedemikian rupa. Dan dengan OnePlus 11 5G ni, ia tampaknya macam dah kembali sikit ke jalan yang benar, ke pangkal jalan macam itu, which is agak bagus dan setelah menggunakan peranti ni, it is a great device. So guys, ini adalah flagship terbaru OnePlus. Harga rasmi dekat Malaysia adalah bermula RM3,599 untuk the highest variant dan juga RM3,299 untuk the base variant. Dan kalau nak dibandingkan dengan Samsung S23 yang dilancarkan ketika masa yang sama, dengan harga rasmi yang bermula RM3,899 di Malaysia, ini menjadikan OnePlus 11 5G ni tampak as a better phone untuk kebanyakan user di luar sana. Tetapi of course, ia belumlah menjadi sebuah peranti yang sempurna. Sebab apa tahu? Ia masih lagi hadir dengan tipikal OnePlus punya cara nak mengelak bila mana bagi harga yang murah. Iaitu antaranya, for first dia tak ada wireless charging, so bummer sikit dekat situ. Yang kedua, dia tak ada IP68 ataupun 67. Dia hanyalah IP64 sahaja. Tetapi selain daripada itu, secara asasnya, bagi yang nakkan peranti dengan spek terkini pada harga yang berbaloi, OnePlus 11 5G ni ada semuanya. Ia hadir dengan latest Snapdragon 8 Gen 2 dengan sokongan 5G, 16GB RAM LPDDR5X berserta dengan 256GB UFS 4.0 internal storage, 6.7 inci Quad HD Plus LTPO 3.0 120Hz OLED curved display, 3 kamera plus optical stabilization dan 5000 mAh bateri berserta sokongan 100W SuperVOOC fast charging yang adapternya diberikan sekali di dalam kotak. Dan dengan segala penawaran tersebut, bagi akulah ia tampak lebih menggiurkan kalau kita nak bandingkan dengan peranti-peranti lain pesaing dia dengan spek yang sama tapi harga RM5,000 ke atas sana tu. Di mana dari segi design, bagi akulah ia tampak unik dan juga agak refreshing dekat sini. Ramai yang tak suka sebab apa? Ia nampak pelik sikit, tapi bagi aku suka design yang pelik-pelik ni sebab ia tampak unik dan it is distinguish the phone daripada pesaing lain dekat dalam pasaran dekat luar sana. Sesuatu yang wajib diraihkan untuk kali ini, fungsi ikonik OnePlus iaitu alert slider telah dikembalikan. Di mana dalam bonda yang lepas, entah kenapa aku pun tak tahu, OnePlus buang menatang ni, tapi kini ia dah kembali, sangat dialu-alukan, so welcome back. Dan yang aku punya ni adalah berwarnakan eternal green dengan kemasan glossy yang mewah warnanya, seakan-akan hijau emerald macam tu, in a premium way. Ianya agak anti-fingerprint, which is good, tetapi dalam masa yang sama sangat super licin, membuatkan aku risau sepanjang menggunakannya tanpa casing. Overall dari segi design dia lah, even tanpa IP rating yang proper, tanpa wireless charging, aku boleh katakan for the price kalau kita converted kan macam yang tadi tu, ia adalah sebuah design yang menarik. Dan despite of the mixed reaction untuk dia punya back panel punya design ni, dari segi paparan dia sebenarnya lagi banyak benda yang menarik. 6.7 inci, bezel yang nipis serta symmetrical, curved display dengan rounded corners, Quad HD Plus 120Hz LTPO 3.0 OLED, 1000Hz touch sampling rate, 1300 nits peak brightness. Bagi aku, ia adalah standard paparan yang terbaik yang kita boleh harapkan dalam pasaran ketika ini. Combo pula dengan stereo, dual reality speaker dengan Dolby Atmos. Korang nak layan konten apa pun dekat paparan ini, dekat device ini memang syahdu habis. In-display fingerprintnya pula berada pada posisi yang paling selesa dan natural dengan prestasinya pada kadar 100% cemerlang sepanjang masa. Dan sepanjang menggunakan paparan ini, aku boleh katakan ini adalah sebuah peranti yang sentiasa pantas dan juga lancar. Dan kepantasan yang ada pada OnePlus 11 5G ni bukan hanya disumbangkan oleh chipset yang terkini tersebut sahaja, ada beberapa atribut internal yang laju layan menyumbang kepada perkara ini. Instead of typical LPDDR4X ataupun LPDDR5 RAM pada typical flagship lain, OnePlus 11 ni hadir dengan LPDDR5X 16GB RAM terlaju ketika ini. Instead of typical storan UFS 2.0 maupun UFS 3.0,
Ia hadir dengan 256GB UFS 4.0 terpantas dalam pasaran. Dan yang paling aku tak jangka sekali, dia tak bagi korang Wi-Fi 6 ataupun Wi-Fi 6E. Dia terus bagi korang Wi-Fi 7. Aku sendiri pun tak ada router Wi-Fi 7. Korang ada? Tak ada juga kan? Dan of course, elephant in the room, the Snapdragon 8 Gen 2 tersebut itu sendirilah kan. Ia bukan saja terkini, ia juga yang terpantas, malah paling efisien dalam pasaran ketika ini. Kalau setakat korang nak gaming, tak kisahlah apa jua gaming, pada apa jua tetapan grafik, ia mampu untuk handle gaming tersebut dengan sangat-sangat lancar dan juga cemerlang. Dan combo pula dengan Cryo Velocity VC cooling system, tiada isu overheating pernah terjadi sepanjang review akulah. Kemudian, efisiensi Snapdragon 8 Gen 2 ini terbukti di mana 5000 mAh bateri yang ada pada OnePlus 11 5G ni dalam heavy load usage. Aku guna GPS, ambil gambar, rekod video, main game, guna secara biasa, ia mampu untuk bertahan satu hari tak ada masalah. Dan dalam keadaan normal usage, ia boleh terlajak sikit ke hari kedua tanpa disengajakan. Dan of course, 100W SuperVOOC chargingnya mampu untuk mengembalikan tenaga batin OnePlus 11 ini dengan sangat pantas apabila keadaan memerlukan. Dan yang paling penting sekali, adapter tersebut diberikan percuma di dalam kotak. Dan bagi yang risaukan cas-cas pantas sampai 100W ni lah kan, takut meletup ke apa, korang jangan risau. OnePlus 11 ni bukan sahaja bagi pengecasan pantas tersebut tanpa research dan juga testing ia hadir dengan pelbagai features bagi memastikan jangka hayat baterinya panjang serta tiada risiko malapetaka untuk berlaku. So don't worry about that. Cumanya again satu benda yang I wish it came with lah kan. Otherwise ini akan jadi sebuah perfect phone, iaitu pengecasan wireless yang pantas tersebut lah kan. Macam OnePlus 8 Pro, 9 Pro maupun 10 Pro. Kalau yang ini ada, ikhlas. Dan kalau nak diceritakan tentang kameranya pula, di mana kebanyakan fan-fan OnePlus yang aku kenal sering mengatakan OnePlus ni satu benda kelemahan dia adalah kamera dia. Kamera dia tu biasa-biasa je lah, mediocre macam tu lah kan. Apa aku boleh kata setelah menggunakan OnePlus 11 5G ni? Yes, kamera dia masih lagi OnePlus kind of quality punya kamera, tapi getting refined and improved in many ways. OnePlus 11 ni hadir dengan kamera utamanya 50MP berserta dengan OIS, dipadankan pula dengan kamera sudut ultra lebarnya 48MP dengan 32MP kamera teleportrait. Kamera selfie-nya pula adalah 16MP di bucu kiri paparan hadapan. Berdasarkan uji kaji aku, OnePlus 11 ini mampu untuk mengambil gambar yang memuaskan dalam kebanyakan masa dalam pelbagai situasi. Tak kira siang atau malam, normal atau portrait, gambar yang dihasilkan kebanyakan masa adalah cukup baik dan juga tajam serta sharp. So far color shifting tak kelihatan ketara sangat bila mana korang bertukar antara focal length kameranya, dan so far tak ada apa-apa noticeable color tint pada gambarnya lah. Dengan kawalan cahaya aku boleh katakan cukup memberangsangkan. Dan dari segi kolaborasinya dengan Hasselblad, selain daripada promote yang mungkin kita takkan pernah guna tu, mungkin aku boleh katakan color sign dia tu ada berubah sikit lah. Ada nampak ke arah-arah natural sikit warna je. Videonya pula support untuk rakaman 8K, 4K 60, 4K 30 serta fungsi AI highlight yang akan enhance pengawalan cahaya untuk rakaman videonya. Dan dengan bantuan OIS, videonya aku boleh katakan agak stabil dengan warna yang cukup memuaskan. Cumanya satu benda aku kurang sikit lah dengan selfie kamera 16MP aku boleh katakan agak lemah sikit dengan color shifting yang ke arah saturated sikit yang boleh dikatakan agak ketara, dan selfie videonya hanya menyokong resolusi 1080p saja. Selain daripada itu, korang hanya boleh rakam ultrawide video hanya pada 1080p dan juga 4K 30fps saja. Overall apa aku boleh katakan dari segi kamera dia ni, nak katakan mediocre sangat pun tak juga. Nak kata lebih daripada mediocre pun tak juga. Dia just nice dekat situ. Dia masih lagi kualiti OnePlus tetapi improve dan juga semakin baik. Dan satu perkara yang sering hangat ataupun menjadi kontroversi antara die-hard fan OnePlus iaitu dari segi dia punya software dia ni lah. Di mana ramai gila yang agak tak happy dengan the current state of Oxygen OS pada OnePlus ini. Yes, walaupun namanya Oxygen OS, tapi kalau korang tengok celah mana pun, korang belik celah mana pun, orang akan still nampak ini adalah imitasi color OS yang ada pada Oppo ataupun Realme UI yang ada pada peranti Realme of course. For me, aku tak ada isu dengan Oxygen OS ke, color OS ke, Realme UI ke. Bagi aku, OS-nya menawarkan customization yang pelbagai dan dalam masa yang sama masih lagi memberikan kelancaran, prestasi yang baik dan juga kestabilan penggunaan. So, settle tentang OnePlus 11 5G ni. Now kita nak cerita pula pasal OnePlus Buds Pro 2 ni. So disebabkan video tadi dah panjang berjela, kita akan try to make it short and simple untuk peranti ini. So guys, inilah again OnePlus Buds Pro 2. TWS terkini OnePlus. Harga rasmi dekat Malaysia adalah RM869 dan dengan tanda harga sedemikian, ia telah jatuh dalam teritori flagship TWS. So it has to be good. Bekerjasama dengan Dyn Audio,
Dari segi spesifikasi, ia hadir dengan segala offering-offering yang menarik seperti Melody Boost Dual Driver, sokongan Spatial Audio, High-Res Audio, Google Fast Pair, 54 millisecond low latency, 39 jam total playback time dengan fast charging dan surprisingly, dia juga ada wireless charging, perlindungan IPX4 dan juga ia menyokong adaptive noise cancellation sehingga negatif 48 dB. So dari segi dia punya spec itself memang padu gila lah kan, memang flagship gila. Bagaimana pula dari segi in real life experience, kepenggunaan in real life dia. For first, aku suka dengan overall looks ni yang tampak classy sikit dengan kemasan semi-matte dan juga efek warna dua tona arbor green nama dia. Earbudsnya adalah jenis stem berbatang dan ia juga dari kategori in-ear earbuds. Budsnya grip nicely, tak mudah untuk goyang-goyang ataupun tertanggal. Selain daripada itu, beratnya juga aku boleh katakan just nice dekat situ. Dan ia juga menyokong fungsi autoplay dan juga auto pause yang juga aku boleh katakan agak responsif. Dan since ia menyokong Google Fast Pair, proses pairing dengan perantinya adalah sangat-sangat seamless. Dan OnePlus Buds Pro 2 ni menyokong 4 tahap squeeze control yang korang boleh customizekan. Cumanya ia tiada efek haptik ketika dipicit, tetapi so far ia still mudah dikawal dan responsif. Menggunakan Bluetooth 5.3, ia menyokong pelbagai jenis kodek menarik seperti AAC, LHDC 4.0, SBC dan juga LC3. Lantas memberikan pilihan pengalaman audio yang cukup menarik. Dari segi audionya pula bagaimana? So sebelum aku mulakan ulasan aku berkenaan dengan bunyi dia ni, sedikit disclaimer, aku bukan pakar audio Sifu TWS, aku bukan audiophile. Segala perkongsian aku selepas ini adalah berdasarkan pengalaman pendengaran seorang pengguna biasa, seorang pendengar marahan saja. Untuk pendengaran audio santai, dua drivernya mampu untuk menghasilkan bunyi yang cukup bagus dengan high yang detail, well balanced mid serta bass yang walaupun kadang-kadang tak berapa mencapai deepest punya notes, but still good. Bagi aku, ianya fairly great sounded pair of TWS. Separationnya cukup bagus dengan soundstage berskala small to mid. Dari segi noise cancellation pula, bagi aku it is a fairly mediocre adaptive ANC. In a normal light to mid noise situation, ia mampu untuk memberikan kekedapan yang memadai, but still ia agak struggle dalam keadaan yang sedikit tajam ataupun highest note. Contohnya bunyi mechanical keyboard ataupun seumpamanya. Transparency mode-nya juga agak baik dan juga natural. Dari segi call quality-nya pula, aku boleh katakan aku boleh puji dekat sini. Kedua-dua pihak boleh berkonversasi dengan sangat-sangat baik pada nada yang normal dalam kebanyakan situasi. So basically, itu sahaja ulasan aku tentang OnePlus 11 5G ni dan juga OnePlus Buds Pro 2 ini. Keduanya cuba memberikan penawaran yang terbaik untuk segmen harganya, di mana as a phone, OnePlus 11 5G ni setakat ini adalah antara peranti terpantas, termoden dan juga of course future-proof. Manakala, as a TWS, OnePlus Buds Pro 2 ni masih banyak ruang untuk penambahbaikan, tetapi untuk sepasang TWS daripada OnePlus, ia improve a lot daripada mereka punya last offering TWS yang lepas. Dan adakah aku recommend kedua-dua peranti ini? Yes, totally. Untuk siapa-siapa yang tak berapa cerewet sangat, yang nakkan bang for the buck, yang nakkan yang terbaik dalam pasaran, tapi tak nak spending much money as Apple dan juga Samsung, ini adalah yang terbaik yang korang boleh dapatkan ketika ini. Dan untuk info-info lebih lanjut, korang boleh check out link semua dekat bawah. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.